Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita banyak syukur kepada Ta'ala dapat sama-sama kita menyambung kuliah tafsir kita ini di penghujung suratul Insan. Sebelum kita masuk suratul Mursalat, surah terakhir dalam juzuk yang ke-29. Sebelum kita masuk ke juzuk ke-30, juzuk Amma, surah ke-77. Tadi ada beberapa ayat dalam suratul Insan yang di penghujung. Itu ayat yang ke-29. Kitab kita ni muka surat 246. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hazihi tazkiratun faman syaa'a attakhaza ila rabbih sabila. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا بسم الله الرحمن الرحيم وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا وَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل. Sadaqallahul azim. Antara intisari ayat yang kita baca menyentuh tentang peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala di penghujung suratul Insan agar mengambil surah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai peringatan dengan apa yang dijadikan, yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang beriman dan beramal, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan rahmat, kebaikan, kebajikan buatnya. Dan bagi mereka yang zalim, mereka merupakan orang yang menzalimkan dirinya sendiri. Suratul Mursalat, Allah Ta'ala bersumpah dengan angin yang lembut, angin yang kuat, ribut, maupun angin yang membawa air hujan yang memberi manfaat maupun yang mudarat dan membinasakan. Sebagai pemisah
antara hak dan batin. Dan bagi mereka yang mengikut para nabi dan rasul yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu kepada mereka untuk mereka beriman dan mengikuti para nabi dan rasul dan melaksanakan apa yang diperintahnya serta meninggalkan apa yang menjadi tegahan dan larangan, tanpa ada keuzuran, tanpa ada pengecualian, dan semua mereka ini akan dibangkitkan di hari akhirat kelak, akan mendapat perhitungan di hadapan Rabbul Jalil. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, Inna hazihi tazkiratun faman syaa'a attakhaza ila rabbih sabila wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah inna Allah kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatih waz-zalimina 'adda lahum 'azaban alima. Bahawasanya ini surah pengajaran bagi makhluk jalan bahagia. Maka barang siapa yang tuntut jalan bahagia, nescaya ambil ia faham maksud surah ini. Jalan kepada Tuhannya, taat beribadat. Dan tiada dikehendaki mereka itu ambil jalan taat ibadat, melainkan masa bahawa dikehendaki oleh Allah Ta'ala yang demikian. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah ia Tuhan yang amat mengetahui dengan makhluknya, lagi hakim bijaksana pada perbuatan. Memasukkan Allah Ta'ala mereka itu yang dikehendaki pada dalam rahmatnya, yakni syurga, segala mukminin dengan dihidayah mereka itu bagi jalan iman dengan yang benar hati dan ikhlas ibadat bagi Allah semata. Dan segala orang yang zalim itu telah disediakan Allah bagi mereka itu azab yang sakit dalam neraka, iaitu segala orang-orang yang kafir. Allah Ta'ala berfirman, Inna hazihi tazkirah. Ini merupakan tazkirah. Kenapa hazihi tazkirah? Itu surah ini. Surah ini merupakan tazkirah. Inna hazihi tazkirah. Sesungguhnya inilah tazkirah. Tazkirah ni mana peringatan, pengajaran, ilmu, hikmah, amar ma'ruf, nahi munkar. Maka ingat, asal kata zikr, ingat. Tazkirah ni mengingatkan kita. Bersesuaian dengan kita ni sebagai manusia, namanya insan. Insan ni mana pelupa. Ni siang, lupa. Jadi apabila manusia itu lupa, tapi biasanya manusia ni dunia ni tak lupa. Dia ingat dunia dia berebut dunia. Tapi yang dikatakan lupa itu lupa benda. Dia lupa akhirat dia. Dia lupa mati dia. Dia lupa mahsyar. Dia lupa ba'sah. Hari kebangkitan semula tu dia lupa. Ataupun dia buat lupa. Dia ingat tapi tak ambil peringatan. Mana dia tahu tapi dia tak beramal. Dia tahu ni boleh ganjaran pahala yang banyak, dia tak beramal. Dia tahu benda tu dosa, bawa ke neraka, tapi dia buat. Itu mana manusia yang dianggap sebagai insan. Pelupa. Buat lupa. Sengaja lupa kan. Jadi dengan adanya tazkirah ini, muzakir, orang yang memberi ingatan, teman, rakan, sahabat,
ibu bapa, guru, orang alim, para ulama, ataupun persekitaran. Kita tengok alam ni, kadang-kadang kodok-koda Allah Ta'ala jadikan cipta berlaku satu perkara itu, kadang-kadang memberi tazkirah, memberi ingatan kepada kita. Bidzalika inna hazihi tazkirah. Ini merupakan ingatan, tazkirah, surah ni. Jadi kalau orang ambil ngaji, belajar, ambil pengingatan, dia jadi tazkirah. Memang dah ilmu, ingatan memberi manfaat kepada kita. Yang lupa kita ingat, yang terlajak kita undur ke belakang. Kita bertaubat, beristighfar. Ayuh tu bang. Bab manusia ni kadang-kadang terikut dengan hawa nafsu syahwat dia, sombong, dia takabur. Apabila orang ada kuasa, dia lupa. Orang dia sehat, dia lupa. Dia kaya, dia lupa. Jadi kadang-kadang ada perkara-perkara sentuhan-sentuhan yang mengingatkan dia. Jadi kalau orang tu boleh ambil pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quran ni, tazkirah. Tapi kita orang Melayu baca Arab ni, tengok Quran, kalau dia sedih menangis tu, dia mari syok, zuk gitu je lah, tapi dia tak faham. Lepas tu kita belajar juga Quran, tafsir, ambil faham penjelasan. Apatah lagi Al-Quran ni wahyu. Macam mana Allah Ta'ala yang menjadi, yang mencipta kita, nak oyak kita, kita tak faham. Pencipta kita nak oyak benda kita, kita tak faham. Pelik lah, ajaib lah. Hak Mak Saleh tu, penjajah tu, cakap orang putih tu, kita ngaji siang malam nak faham. Nak faham apa yang mau ngaji, nak faham sirih bahasa dunia. Kita nak faham. Tapi bahasa Arab ni yang merupakan kitab mukjizat Nabi, kalamullah, yang masih ada lagi dengan kita, kita tak mau belajar. Berapa tahun tu yang mau kita? 60 tahun. Kita belajar bahasa Jepun sebab orang Jepun ni maju, pandang ke timur. Ada ilmu dia, teknologi dia apa. Jadi kita nak faham, nak ambil ilmu pengetahuan dia, kita belajar semalam. Sampai pandai cakap, nak ambil ilmu. Tapi Allah yang menjadikan kita, mencipta kita, nak royak hal kita, nak suruh kita, nak larang kita, nak beri petunjuk, beri peringatan. Tak no. Nak ngaji seminggu sekali pun sibuk kita, sibuk. Sibuk dunia kita. Menyebabkan Quran ada kelek cium, cium. Tengok cium. Tu hok tengok, hok cium, hok pegang, hok dak duli langsung. Adalah pakku tepek dah rumah tu. Kuliah, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas. Tu pun wa ambatu. Masa mana pula baca Quran ni? Baca Yasin, nak suruh mati derah. Lambat mak ayah sakit selepek baca Yasin suruh mati derah-derah. Pun tak faham kau. Jadi macam burung kakak tua je. Tahu menyebut tapi tidak memahami. Kama salil himar yahmilu asfara. Sama macam himar. Himar ni keldai. Yahmilu asfara, yang galah kitab. Kitab banyak atas belakang, tapi dia tak faham. Sama seperti orang panggil ke boleh bunga. Dia tidak tahu nilai. Ataupun orang kata we cicing ke. Tak pedah. Jadi Al-Quran ni bernilai. Menurunkan wahyu kepada Nabi 23 tahun. Betul sahabat-sahabat dulu bila dengar wahyu berlari pergi masjid. Beritahu tu ada wahyu turun.
Sahabat-sahabat tinggal kerja kebun apa ke pula. Semua pakat kumpul di masjid dengar wahyu. Rasulullah bacakan wahyu. Kita ni sibuk masing-masing ada kerja ni lah apa. Jadi kita tak faham lah apa yang kalamullah. Jadi Allah Ta'ala berfirman, inna hazihi tazkirah. Sesungguhnya surah ini merupakan tazkirah, peringatan. Faman syaa, siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah, ittakhaza ila rabbih sabila. Siapa-siapa yang nak dari kalangan manusia itu pilih, maka dia ambil surah ini untuk diikutnya. Ittakhaza ila rabbih sabila, menjadi jalan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan dia faham, ambil pengajaran, beramal, dia telah meletakkan dirinya kepada jalan mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah. Sebab itu Al-Quran itu merupakan penuh dengan peringatan, pengajaran. Rasulullah kata, aku tinggalmu 2 perkara, mu tak akan sesat. Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Jadi siapa orang yang bercerdik lah? Surah kata al-qayyisa man dana nafsahu li ghadi. Orang cerdik ni orang yang prepare diri dia untuk hari esok. Apa hari esok tu bila? Hari kiamat. Besok-besok tu bukan esok nak makan benda. Karipak ke makan roti canai ke apa. Besok-besok tu hari kiamat. Orang yang prepare untuk hari besok ni, hari kiamat. Dan dia nak prepare dengan apa? Jadi Allah Ta'ala ajar, Nabi ajar dengan Islam, berpandukan Al-Quran, hadis Nabi SAW. Jadi dia ambil itu sebagai tazkirah, peringatan buat dia, pengajaran buat dia. Ila rabbihi sabila, sebagai jalan ke arah Tuhannya untuk mendapat keredaan Allah, untuk mendapat rahmat Allah, untuk mendapat petunjuk hidayah daripada Allah SWT. Orang-orang macam tu Allah tersebut, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Dan tidaklah mereka itu mengkehendaki melainkan an yasha Allah, selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi kita kadang-kadang tak sedih sangatlah. Bang, apa bang kita berdakwah tak ada orang peduli. Tuhan tak pilih. Kita ni pun gitu kok. Walau kita duduk sebelah masjid, dekat masjid, Tuhan tak pilih dia, tak pergi sejik dia. Walaupun kita duduk kawasan majlis ilmu, orang ngaji, kita detuh. Tidur pondok kita apa bang, Tuhan tak pilih. Macam orang mati syahid kok. Walaupun dia prepare siap duduk sorpang macam Khalid bin Walid, Tuhan tak pilih dia. Tuhan tak pilih dia untuk mati syahid. Sedangkan nama dia Saifullah dah, pedang Allah, duduk berjuang sorpang. Naknya mati, tapi Tuhan tak pilih. Itu kita tahu kebesaran apa yang iradat, kehendak Allah SWT. Dia ngaji belajar sungguh nak nombor 1, tak apa. Dia bercita-cita nak jadi pemimpin, jadi Perdana Menteri lah, tak boleh. Illa an yasha Allah, melainkan dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab itu setiap apa yang berlaku itu memang dikehendaki oleh Allah. Yasha' yakun. Jika dikehendaki oleh Allah, berlakulah ia. Bila berlaku tu kita kata qaddarallahu ma syaa fa'ala. Telah ditakdirkan sedemikian, maka berlakulah ia sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Qaddarallah, ditakdirkan Allah. Takdir ni berlaku. Bila berlaku tu kita qaddarallah, takdir. Kalau tak berlaku lagi tu dia panggil qada. Dah berlaku dah qadar. Qada dan qadar. Qada pun kita tak tahu, Allah Ta'ala saja tahu ni perkara gaib. Tapi bila berlaku tu kita tahu. Tak berlaku lagi tu Allah Ta'ala tahu dah. Kita ni manusia, makhluk ni berlaku baru tahu. Bila berlaku kita kata qaddarallah, Tuhan telah mentakdirkan. Masya, apa-apa yang dikehendaki berlakulah ia. Jadi kalau semua manusia nak gitu, Tuhan kata tak begitu, tak jadi. Kalau semua tak ambuh begitu, tapi Tuhan kata jadi. Kun fayakun. Maka dia kata jadi. Jadi wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kamu mengkehendaki perkara itu melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tak berlaku ni. Rasulullah berdoa supaya Abu Jahal masuk Islam, memilih Islam. Tuhan tak pilih. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Amr Hakam. Pilih sama ada Umar bin Khattab ataupun Abu Jahal. Allah Ta'ala pilih Sayyidina Umar bin Khattab. Allah Ta'ala tidak memilih Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, mu tak boleh beri hidayah siapa yang kamu nak, tapi Allah lah yang beri hidayah kepada siapa yang ia kehendaki. Tadi kadang-kadang orang duduk dekat tak, orang jauh. Ngaji pun gitu kok. Biasa orang dekat-dekat tak ngaji mana, orang jauh mari. Kan pelik memang sebab Allah Ta'ala pilih. Wa qalilun min ibadi yashkuru. Hak Tuhan pilih ni sikit. Sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur kepada Allah. Ramanya kufur. Jadi disebut wa ma tasyauna, dan tidaklah dikehendaki, kamu dikehendaki satu perkara itu, sama ada kebaikan, kebajikan, iman, amal, benda soleh, illa melainkan an yasha Allah. Allah Ta'ala juga mengkehendaki, maka berlakulah. Kalau Tuhan tak ada. Tak ada giang ni. Jadi kadang-kadang akal manusia ni secara umumnya mengikut hukum adat, hukum alam ni. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala harus berlaku. Dunia kita ni harus. Kalau kita ada mustahil pada akal. Tak sabar. Mustahil pada adat. Adat tak pernah sabar. Nabi Ibrahim tu orang bakar ngapi. Dari segi hukum adatnya hanguhlah Nabi Ibrahim. Tapi tidak dikehendaki oleh Allah demikian. Maka kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api jadilah kamu sejuk, bardan, sejuk. Kalau sejuk saja pun mati kok Nabi Ibrahim, mati kesejukan.
Panas dah lalu sampai 100 darjah Fahrenheit, sejuk dah lalu bawah pada tahap beku, mati yo. Tapi apa Allah Taala kata, kurni bardan wa salaman. Jadilah muapi sejuk dan selamat. Sejuk dan selamat. Macam kita gok makan halalan tayyiba. Halal dan tayyib. Baik. Benda tu halal, kadang-kadang tak tayyib. Doktor kata awak dah boleh makan sutung. Contohlah. Sebab awak ni ada penyakit kulit gini-gini, awak sutung dah boleh makan. Maksudnya sutung tu halal tapi tak tayyib. Tak baik buat dia. Awak dah boleh makan daging. Ni kata awak dah boleh makan gula, cik manis. Mana gula tu bukan haram, halal, tapi tak tayyib. Jadi kalau kita kena makan ni benda halalan tayyibah. Benda tu halal dan tayyib, baik. Jadi tayyib tu baik dari segi fizikal dia, baik dari segi mental dia, baik dari segi spiritual dia. Contoh spiritual mana? Makanan tu halal. Kita tengok makan kedai, makan halal. Ayam, sembelih, apa dan sebagainya. Tapi dimasuk oleh orang yang fasik. Semayang dok. Kaki judi, main ekor. Aurat dah tutup. Semerang rambut, bicu, solek. Dengan solekkan jahiliah, kuku panjang. Pakai seksi, zina. Adik kita makan, masukkan dia halal tapi tak tayyib. Tak tayyib fizikal, tak fizikal molek bersih, spiritual. Macam orang kafir. Orang kafir masuk halal, tapi tak tayyib dari segi spiritual. Itu kalau kita nak pilih makan halalan tayyibah, halal dan tayyib. Kalau kita duduk negara orang kafir, mungkin nak payah, jadi dia pergi kat halal. Ada kurang halal. Jangan halal pun tak, tayyib pun automatik. Kalau benda tu haram, confirm tak tayyib. Kalau benda tu halal, tak mesti tayyib. Tak mesti benda tu baik. Baik seseorang, tak baik buat kita. Contoh hadis takrir. Apabila sahabat makan dob, Rasulullah tak makan. Rasulullah diam. Orang angkat bawang, Abu Ayyub Al-Ansari, ketika Rasulullah singgah rumah dia, akak bawang. Rasulullah kata, Nabi-Nabi tak makan bawang. Jadi dia boleh makan. Bukan benda tu haram, tapi tak tayyib sebagai Nabi. Jadi dia kata, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Jadi walaupun kamu nak, tapi Tuhan tak nak, tak makan siku, tak jadi. Jadi kalau kita ni betulan duduk sebagai seorang Muslim, beriman, ngaji, belajar, cari ilmu, suka benda baik, memang Allah Ta'ala kendaki kita pun nak gitu, baru jadi. Kadang-kadang dia kata, aku nak sangat, tak pas sudah dah boleh, tak ada tu. Tak ada temuang orang ni. Tak kira dia cakap saja pun dia lebong ke apa ke, tapi memang tak ada. Tuhan tak pilih dia. Inna Allah kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kalau kita kata, budak ni cerdik ni Allah,
Patutnya dia ngaji agama, jadi alim, ulama apa, pemimpin yang hebat, ada afsah agama bagi kita. Tapi innallaha kana aliman hakima. Allah Ta'ala itu maha bijaksana. Kita tengoklah peristiwa perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir. Apabila pertama dia menaiki sebuah kapal bersama dengan Nabi Musa. Sampai tengah laut dia korek kapal. Jadi Musa tidak tahu benda itu. Dia pun marah, mu apa dah lah orang weh naik kapal, kapal ni orang miskin. Mu pergi korek kapal dia. Dia kata dah, mu jangan tanya. Aku pesan dah kan, mu ikut je, jangan tanya. Okey. Bila masuk sebuah kampung, dia pergi minta tolong orang ni, minta orang lain, minta tamu ni, orang tak layan ni, tak mau tolong, tak mau beri makanan, tak mau minum air. Dia singgah sebuah rumah yang sengit nak terbalik. Dia kata, jom kita beki rumah ni. Orang ni kata, beki orang benda, orang kampung ni, orang benda. Jahat perangai uduh. Minta air teh pun tak beri. Banyak tak beri, bang. Okey, tak apa. Jangan tanya. Sekali lagi mu tanya, aku malah ajak mu. Masuk sebuah kampung, ada seorang anak muda kecil, dia bunuh orang muda tu. Bila bunuh ni, tak tahan dah kawan ni, menapa hamu ni. Akhir dia kabur. Amma safinatu fakatat lil masakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ada pun kapal yang kita naik itu merupakan kapal orang miskin. Depan tu ada roblok, raja yang zalim. Mu tak tahu, dia orang tak tahu. Jadi aku tebuk kapal tu. Jadi kapal tu riri parking tepi laut. Dia beki lah kapal tebuk je. Kalau dah aku tak tebuk, lepas depan dia rapah dengan kapal-kapal, dia bunuh orang dalam kapal. Gitu pula. Dah rumah tu, memang kampung tu kampung zalim jahat, tapi bawah rumah tu ada harta yang tersimpan. Ada khazanah milik ayah dia. Kalau lo kayak gini, mari angin apa sebagai timbul harta, boleh ke orang kampung tu jahat. Jadi aku beki rumah ni molek, kayak gini anak dia kayak gini balik ngaji balik, boleh ke anak dia. Tak apa-apa mau pergi bunuh budak muda tu, budak tu kayak gini besar dia jadi jahat. Dia akan membunuh ayah dia sendiri. Jadi Allah Ta'ala perintah aku bunuh dia. Dan kemudian Allah SWT gantikan anak dia yang lain yang soleh. Sekarang ni kata, mudah ikut aku. Sebab mudah tahu. Untuk melatih sabar kepada dia. Tu Nabi bang, kita jangan awak lagu tu. Tikang ni kata rawa, lepas tu kabar wahyu ni. Biasa berhampir bang. Macam baru ni bunuh kakak dia lah. Dulu bunuh ayah dia. Masuk Bukit Bauk. Jadi raja lah apa. Cik air kecil tak lepas belaka. Kepala ni jeng lah. Dia main makam datang tu. Mula dia khoya jadi wali lah. Ada apa dengar telinga orang arah benda lah apa. Lepas tu kita ingat wali khamak. Wali khamak menata apa bang. Ni bahan dia dadah tu. Banyak berlaku lah tu. Ada orang dulu mecang tu, bunuh. Tikang bini dia nasib baik dah mati bang. Berapa liang kena. Bunuh keluarga dia. Allah tu. Jadi musibah. Betul Allah Ta'ala kata, innallaha kana aliman hakima. Allah SWT tu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dia tahulah. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih waz-zalimina a'adda lahum azaban alima. Yudkhilu man yasha', memasukkan Allah siapa yang ia kehendaki fi rahmatih, ke dalam rahmatnya. Jadi Islam kafir ni Allah Ta'ala pilih.
Padahal duduk Mekah patutnya Nabi beranak Mekah. Jok kecil mereka nampak kebesaran dia. Kebesaran Allah. Bagaimana Tuhan pilih dia. Bagaimana dia kecil. Kelebihan-kelebihan. Karamah, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Nyelawan cacang. Bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, orang lain tak kenal suku Saka apa mah. Orang kapal lain. Di penduduk Ansar ni tolong bantu Rasulullah. Muhajirin wal Ansar. Kelebihan orang-orang Muhajirin dan juga orang-orang Ansar tolong Rasulullah, bantu Rasulullah. Berperang bersama Rasulullah. Padahal bukan musuh dia. Sehingga dalam perang Badar Rasulullah tanya acak kali, wahai Sa'ad. Rasulullah tanya Sa'ad lah. Rasulullah tanya apa pandangan kamu, apa pandangan kamu. Tak kata macam mu tanya kami, lah. Sebab hak perang ni musuh kami, bukan musuhmu. Kenapa dia kata izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatil. Kami tidak akan kata sebagaimana Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah mu perang dengan Tuhanmu, kami tunggu sini. Kami tak akan berkata demikian. Kami kata izhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah kamu berperang dengan Tuhan kamu. Inna ma'akuma muqatilun. Aku denganmu dan Tuhanmu tu sama berperang. Musuhmu musuh aku. Itulah sikap golongan Ansar yang setia, istiqamah dengan Rasulullah SAW. Kalau dia ambil sikap, aku tak kenal Abu Jahal, Abu Lahab ni. Apa aku tebal nak capur tu sama. Kalau nak kata gitu, nak kata mana? Tapi sahabat-sahabat ni setia sama dengan Rasulullah. Kadang-kadang ada orang ni setia bersama ni ketika senang saja. Senang, masa kaya, bagi harta, seronok, sama. Bila susah apa, pakat mau lari. Adik-beradik pun gitu kok. Masa kita senang apa, raya harta, adik-beradik ada. Masa miskin, kena nyakit apa sebab tipu musibah, pakat temu lari belaka. Mak ayah gitu kok. Kalau mak ayah tu senang harta banyak, ramah anak balik semua jenguk. Kalau tolong mak ayah tu jenis mepeh apa sebagainya, balik-balik mati je. Mati pun tak balik. Tak ada pedah dia kata. Tak semalah, tapi begitu kadang. Ada yang macam tu. Sebab ialah kalau mereka beriman kepada hari kiamat, tak gitulah. Sebab dia tahu kan jarang pahala, kelebihan, perintah daripada Allah SWT. Tuhan balas balik hari akhirat. Itu semua ni pilihan Allah. Yudkhilu man yasha. Tuhan masukkan dalam Islam, masuk dalam rahmat Allah, masuk dalam petunjuk Allah. Semua ni mereka yang dikehendaki oleh Allah. Macam kita kau ngaji ni pun begitu kok. Kadang Tuhan pilih. Saya pun dulu gitu kok. Asal-asal daftar sekolah biasa. Tanya hari nak pergi sekolah tu, daftar siap ada lagi. Tak ambuh sekolah ni rasa. Nak pergi sekolah agama pula. Cakap tunggu mah. Cikgu tanya apa kamu ni? Panggil nama tak ada. Orang lain masuk kelas, bagi kelas belaka dah. Kita duduk tengah padang tu lagi ya. Cikgu panggil, dah berapa mu ni? Tak ada nama mu. Kita pula tanya, dah nama saya tak ada ke? Dah mau daftar tak? Kata saya daftar sekolah no. Dah berapa mu mari sini? Kata. Aku rasa tak mogi. Dulu sebab orang dok ngaji sekolah agama kalau harap ni dok amal mana. Dia pun tengok, ambil tengok sijil mu masuk kelas tu. Le ni tak boleh. Dah pakai pergi bodoh gitu bang. Walk-in orang panggil. Pergi jalan nyadar tanya. Macam kita pergi hotel lah.
Ni orang telefon siap dah lu, hotel dia kosong, baru pergi masuk dia tepuh dah. Ni kita dak tepuh, pergi jalan nyadar kita ada kosong. Ni dak ledah nak jadi ketulang, nak yang kata dok kamu jadi penyanyi pop tak tahu aku. Nak jadi ke ngaji agama. Masa kita ngaji pun dah tu mana kok. Ya kata mula-mula saya ngaji sekolah Arab dia kata, ya boleh-boleh faham. Kalau orang baca Quran boleh faham padang dah. Kita anggap pada padang gitu sudahlah boleh-boleh jadi tok imam bodoh-bodoh pun tak apa dah. Pada tak ada orang sangat. Sebab ayah kata aku tanggung mengaji ni lepasmu tak apa dah. Mana kita tak ada lah nak pergi ngaji pas luar negara ke, nak masuk Universiti Azhar ke, tak ada dalam pala mah. Masa tu orang susah masa tu nak dia fikir esok nak akam dia. Tengah sekolah pun ayah tanya dah bila mu nak pergi kerja ni, orang kerja belaka dah, beli motosikal, beli apa dulu kita pun teringin kau nak marah motosikal zaman-zaman RX baru tubik pereng. Orang pergi kerja dah ni boleh pegang biti. Kita duk pulang mok wili merias seminggu dulu 5 rias seminggu. Duduk rumah sewa nak akam dah apa. 5 rias seminggu. Zaman learning Allah. Maka kedai jeranggih homo tu. Masuk masuk beli benda sayur. Beli terung tu sayur air nak jangan bersatang tak ada. Makan setakat yang ada. Orang dulu susah nak makan dia, kerja dia. Ngaji ni kriang. Kita orang dulu tak pengaji mana. Learning ni mak ayah senang belaka dah. Senang belaka dah, mak ayah senang belaka. Suruh anak pula mengaji. Lepas tu ada ngakit, malah. Bukan masalah zaman kita dulu nak ngaji sambung. Masa saya balik dulu tak balik kitab-kitab apa nak pergi sambung lagi, nak pergi ngaji semula. Cuma balik tu guana tak tahulah. Tak ada dia kehendaki oleh Allah mak. Kediam bawa sambung pula. Ada yang boleh kita nak ngaji lagi. Tapi zaman ni kadang kita tak temuang kita nak ngaji mak ayah dak rok. Zaman laksana ni mak ayah tu suruh sangat anak mengaji. Dia pula malah pula. Kadang-kadang nak ngaji sangat bodoh pula, tak cerdik mana. Dia tak kena siku tak kena. Kalau Tuhan pilih tu, kata-kata tak sabar lasuk mak ayah dia air berat caperat. Jadi. Ni sebab yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Allah lah yang pilih siapa yang dia kehendakinya untuk dimasukkan dalam rahmatnya. Itu kita kena doa. Siang malam wahai Tuhanku. Berilah petunjukmu. Berilah rahmatmu. Jangan kau keluarkan, singkirkan aku daripada rahmatmu ya Allah. Jangan kau lepaskan aku daripada petunjuk dan hidayah. Nak dekat mati ping lepas. Putus hablum minallah. Tali simpulan kita dengan Allah menyebabah. Kita doa sama supaya istiqamah. Kadang-kadang pun lari. Lah menek. Jangan. Dia nak istiqamah, nak tahu payah, nak istiqamah. Nak tahu. Sebab Tuhan uji tu. Macam-macam Tuhan uji. Wazzalimina a'adda lahum azaban alima. Dan orang-orang yang zalim a'adda lahum, Allah Ta'ala telah sediakan buat mereka azab yang amat pedih. Hak dah masuk dalam rahmat Allah, duduk luar gelanggang, Tuhan standby dah tepat di dalam neraka. Jadi kalau kita nak kata parok-parok, nak jam beng-beng pun tak payahlah. Tuhan standby dah tepat di dalam neraka. Tuhan tahulah. Jangan kita pula aja, wahai Tuhan kubur hadiran neraka ni jahat sangat. Tuhan tahu dah kerjaan dia tak payah campurlah. Kita doa moga Tuhan beri hidayah dia, beri petunjuk buat dia. Wallahu a'lam. Habis dalam suratul Insan. Kita masuk suratul Mursalat.
Ni surah terakhir juzuk yang ke-29. Surah yang ke-77. Lepas pada itu kita akan masuk juzuk Amma. Ada sejuzuk lagi. Moga-moga Tuhan panjangkan umur, sepatlah habis insya-Allah. Lama dah ni bang. Sejak tahun 90 dah ni. Baca sikit-sikit. Kalau baca macam pondok hari-hari dari baru tu pas isyak habis derah pun. Kita pun ambil sikit. Menghadang banyak. Jadi nak istiqamah pada 9 tahun 90 tu, dah mari malah juga jadi ya. Tapi kita ngaji ni belajar kita berani, mengajar kita, belajar kita belajar juga Sekejap balik saya ingat mengaji ni masjid kayu lagi. Ngajar berulang dari ke mama, ngajar balik pergi ngaji Batu Rakit, berulang lagi balik Batu Rakit. Naik Mazda 808 balik. Siapa learning. Dah habis lagi ada 10 juzuk. 10 juzuk, ada sejuzuk lagi. Insya-Allah. Jadi suratul Mursalat surah yang ke-77. Surah terakhir dalam juzuk yang ke-29. Al-Mursalat ni ada ulama kata mursalat ni angin. Wal mursalat ada waw sumpah. Wawul qasam. Mana Allah Ta'ala bersumpah. Wal mursalati urfa. Dinamakan surah mursalat ini sebab diambil perkataan yang pertama dalam surah ini, iaitu angin. Wal mursalat mana demi angin. Angin, udara kencang. Di sana ada ulama kata awal mursalat ni malaikat. Jadi wal mursalat demi malaikat yang menghantar utusan. Rasail ni surat utusan. Risalah. Itu kita panggil email. Dia ni panggil email. Elektronik mail. Email. Dulu dia panggil pos udara. Kita hantar surat atau jabat pos. Faham? Jadi pakai udara. Dulu orang hantar berita tu pakai burung. Tambak tulis di kaki burung, pati zoom dia hantar. Email dulu jabat pos mula-mula tu. Sebelum tu mungkin orang pakai jin kot, pakai jin Baghdad ke apa. Atau pakai burung. Zaman-zaman cowboy pakai kuda, upah orang berlari. Cepat. Jadi dinamakan surah Al-Mursalat. Jadi ada pandangan ulama tafsir ni angin. Dari segi ramai macam tu lah. Tapi ada ulama kata awal mursalat ni iaitu malaikat yang menghantar risalah kepada para nabi dan rasul. Jadi surah ini surah Makkiyah. Ada 50 ayat. Bila sebut surah Makkiyah ni kita faham lalu surah yang diturunkan di Mekah. Jadi banyak membicarakan tentang akidah. Awal-awal turun Mekah ni banyak ayat-ayat akidah. Tidak banyak ayat ibadat. Ayat ibadat ni banyak turun di Madinah. Jadi ayat berkait dengan akidah. Berkait dengan tauhid. Berkait dengan iman. Berkait dengan syurga. Berkait dengan neraka. Berkait dengan orang panggil Islam. Mengajak mereka beriman, bertakwa kepada Allah. Ada taghriq wa tarhib, ada warning, peringat, ada ajak dia supaya masuk Islam dan sebagainya. Tentang tanda-tanda kebesaran Allah lah.
Bukti-bukti kebenaran Allah, bukti-bukti kebenaran Rasul. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab Quran yang Nabi bawa, beriman pada hari kiamat. Bila menyebut tentang perkara-perkara tersebut. Jadi ada warning, ada ugu, ada ajak, surga, neraka dan sebagainya. Dan juga kisah kadang-kadang Nabi-Nabi yang terdahulu sebut dalam secara umum surah Al-Mursalat. Surah ini turun, ada meriwayatkan sebut sahabat berada dalam sebuah gua bersama dengan Rasulullah SAW di Mina. Ketika Rasulullah duduk dalam gua tersebut, turun surah ini. Ada setengah riwayat kata sebelum turun surah itu, ada kata setengah Rasulullah membacakan surah ni, ada ular. Rasulullah kata bunuh ular tu, rabak kejar, tak dang lah. Tapi ayat ni, surah ini turun ketika Rasulullah bersama sahabat berada dalam gua di Mina. Sebelum hijrah Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa wal asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulkiyati zikra uzran au nuzra innama tu'aduna lawaqi'. Yang bermaksud demi segala angin azab hal keadaan yang berturut-turut, maka angin yang kuat sangat kuat ribut, demi segala angin yang menghambur membawa hujan sebagai menghambur. Maka segala ayat Quran yang membeza, mufarik, yang memisah, membezakan akan sebagai farik, pemisah antara yang hak dan batil, antara iman dan taat, antara kufur dan maksiat, antara halal dan haram. Maka segala malaikat yang menurut wahyu kepada para anbiya dan nabi-nabi, segala umat memberi uzur atau menakuti, yakni menyukai muslimin dengan syurga dan menakuti kafir dengan neraka. Wal mursalat urfa. Jadi Allah Ta'ala bersumpah, waw tu wal qasam, wal demi angin yang urfa bersusun-susun. Jadi bagi Allah Ta'ala ni, dia bebas nak bersumpah dengan benda, faham? Wasyamsi wa duhaha, demi matahari, demi waktu duha, wal asri, demi waktu asar, wan najmu, demi bintang. Itu tak apa. Kita tak boleh. Kita kata demi matahari, tak boleh. Orang Melayu kata demi sejik, ada kok demi sejik, demi mak pok aku, tak boleh. Orang Islam ni bersumpah wallahi, wallahi wabillah wa tallahi. Ada orang bersumpah demi Quran. Jadi ada beberapa ulama saja yang mengharuskan bersumpah dengan Quran. Ada sebut wan nabi, win nabi. Kalau kita pergi Mekah, win nabi, demi nabi, tak boleh. Dia panggil sumpah lara. Jadi yang boleh kita bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi saja. Dan bila dia bersumpah dengan nama Allah, kalau dia tak buat ataupun dia tipu, dia engkar, maka dia kena bayar kafarah sumpah. Kenapa kafarah sumpah dia? Bebas seorang hamba Muslim. Kalau tak ada hamba, beri makan 60 orang berturut-turut. 60 orang berturut-turut. Beri makan 60 orang miskin. Kalau tak, puasa 3 hari.
Itu kafarah sumpah. Jadi Allah Ta'ala bebas dia nak bersumpah dengan apa. Dengan makhluk dia bebas. Jadi mursalah ni angin. Urfa. Demi angin yang bersuzu angin. Wal asifati asfa ribu. Kita kira angin yang kuat ni. Yang boleh membinasakan. Liku. Benda putih beliau. Ribu taupang. Katarina, apa panggil lah benda-benda pun, tsunami, angin ribut yang kuat. Jadi wal asifati asfa, wan nasyirati nashra. Nasyir ni iaitu angin yang membawa awan, angin yang membawa air hujan, rahmat turun. Dia ada satu malaikat khas yang jaga awan ni, bawa tukar ambak awan ni. Kat mana Allah Ta'ala nak turun? Dia bawa sini, turun. Allah Ta'ala kata hujan situ, turun. Kajian sains, orang ngaji omnibus, Columbus ni apa sebagai kaji awam study. Dia kata hujan yang turun di dunia ni sama saja. Sama kadar dia. Cuma dibahagi-bahagi, turun sini. Tahun ni turun sini, turun sini, turun sini. Minggu depan turun sini, bulan depan turun sini, jangan turun sini, turun sini. Jadi kadar dia sama, Allah Ta'ala agih molek dah. Dia kata kalau lebih, melepoh. Kita kata, melepoh jadi apalah, dah banjir lah. Lepas itu kalau turun lebih sini, banjir sini, sini kering-kering. Jadi Allah Ta'ala atur. Lepas itu orang bimbang tu, ais, kutub. Kutub utara, kutub selatan. Kalau dunia ni makin panas, semua ais, kawasan air batu, salji tu, dia akan cair. Bila cair kenapa? Kita kata, cair lah. La ilah. Cair tu, kadar air akan naik. Dunia ni 2/3 air, 1/3 darat. Kalau kadar air tu banyak, dia akan menenggelamkan negeri-negeri yang rendah. Macam Belanda. Belanda tu dia kata negeri bawah parah laut. Kepulauan seperti Mauritius, negeri dia tu pula-pula. Kan dulu kan ada ahli parlimen menteri dia buat mesyuarat kabinet dalam laut. Orang ambil gambar apa, dia kata kalau kadar cair air batu cair kau naik, negeri dia tenggelam. Setengah riwayat dunia 1000 tahun dulu, dunia ni terjadi benua-benua. Sini Afrika, sini dulu sebutir, setanah. Kalau kita pergi Batu Rakit dulu, ada lagi orang gerang. Dulu kan bank, ia pergi gada ke bank. Tanah dah laut. Dulu berawak dah kita tengok mana, lulus. Nak pergi tengok tengah laut tu, tergelam. Punya kecek dia. Kau lama kau tergelam, kau haki. Tengok kita tu, haki. Haki, tengok ni surah haki. Dulu tengah laut tu lagi. Kau lama kau haki. Sebab dunia ni makin panah. Ada apa panah? Allah Ta'ala tu molek dah. Dunia ni dia musim, kalau dia musim terbalik gitu, kena matahari, cair, kau panah. Tapi sebab apa? Sebab orang bakar, orang apa ni, apa sebagainya. Jadi salji kau lama kau cair, kau lama kutuk kau lama. Bila kutuk kau cair, dunia ni kau tergelam. Kau lama kau tergelam. Termasuk negeri-negeri macam kita ni, jenis Semenanjung, Pulau, orang negeri benua atau darat dia, tak using dia mah. Kita kalau lama kau tergelam. Tapi kau nak kiamat dah, dekat dah, tak apalah kau. Sampai masa dia dah. Tapi nak beritahu macam itu. Jadi bawa air. Jadi dia air dia sama je. Allah Ta'ala tu. Kalau Tuhan tahun ni banyak, tergelang dunia ni. Jadi Allah Ta'ala atur comel dah bagi mengikut kehendak Allah. Malaikat atur. Ni nasyira, an-nasyir. Nasyra. Berterabur. Sirang. Fal-fariqati farqa. Dan pemisah, parik.
Farqa sebagai pemisah. Jadi Al-Quran turun sebagai Al-Furqan. Quran ni pun panggil Al-Furqan. Furqan ni apa? Furqan ni pemisah. Kalau kita ngaji Quran, kita tahu hak ni haram, hak ni halal. Hak ni batil, hak ni hak. Perang Badar tu dipanggil Yaumul Furqan. Hari pemisah. Hak mana sokong Abu Jahal lawan Nabi, hak mana sokong Nabi lawan Abu Jahal. Jadi nampak terang, mu puak nong. Hak ni puak ni. Macam kita ni negara kita ni. Tak ada kerajaan dah ni. Pemerintah dia lagi pakai isu gawa apa. Kerajaan, menteri tak ada habis tu. Orang ni kata mana sokong, mana sokong ni, tengok Furqan. Pemisah. Ni sokong ni, majoriti dia mereka. Sokong ni, akhir tak ada majoriti belakang. Gatung gitu. Al-Furqan, pemisah antara hak dan batil. Dia kata Yaumul Furqan. Dia kata Al-Fariqat, Furqa, Farqa, pemisah antara hak dan batil. Pal-mulkiyat, dan yang membawa lakiat, temu, perjumpaan. Zikra, membawa zikra, ingatan, wahyu, Al-Quran dan sebagainya. Jadi ulama kata, sebahagian kata ni yang angin, berkait angin, udara, ribut, taupang, air, bawa air hujan. Jadi ulama kata wal mursalati urfa, demi malaikat yang membawa utusan. Wal asifati asfa, malaikat yang membawa azab. Allah Taala perintah bawa regung. Wan nasyirati nashra, ada malaikat yang membawa, orang panggil rahmat, bawa air hujan apa dan sebagainya. Yang mengikut perintah. Wal pal mulkiyati zikra, malaikat yang membawa wahyu, jumpa Nabi Rasul, beri peringatan dan sebagainya. Jadi orang manusia, wallahu a'lam, bagi kita betul belaka lah. Tapi secara umumnya berkait dengan angin. Milik Allah SWT. Jadi bila angin mari itu, kita tak tahu. Ia mari rahmat ke dok? Ada seorang badui itu bila negeri dia kemarau, kampung dia kemarau, pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah, kampung kita ni kemarau lama dah. Doa kau minta hujan. Rasulullah doa, mari hujan kau banjir pula. Pergi jumpa mula Rasulullah, Rasulullah, banjir dah kampung kita ni, hujan lebih-lebih dah lalu. Tu kata ni. Kuni bardang wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah sejuk dan selamat. Hak tengah panas tu kau jadi sejuk mati kau. Selamat. Jadi udara angin ni, kalau kita panas tau, panggil angin, ingat dulu zaman-zaman budak-budak mok padi apa, panggil panggil angin. Dah panas ni, mari angin. Nikmat sejuk macam ekong. Kau yang mari kuat dah lah aku habis ngepadi-padi habis lepas. Jadi angin ada angin yang sedap. Mari ribut taupang tu macam Katarina apa, habis nyakak kapal-kapal habis orang rumah-rumah cabut habis. Air pun gitu kau. Air lembut, boleh minum apa semua. Yang mari tu bobok mati, ada orang alkak air apa. Banjir, mari tsunami, kau terkelang, kita tengok kapal-kapal nyakak. Kita tengok di Jepun tu mari habis. Nak boleh buat berapa puluh tahun, dan yang mari betul je, kum payakum. Air, api tu kau. Masa kecil menjadi kawang, sudah besar menjadi lawang. Masa kecil dan yang besar mari panggil bomba pun tinggal arang je lah. Dan yang makna dia boleh menjadi musuh buat kamu. Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah tentera dia di langit dan bumi. Kita belajar surah Ahzab, surah perang Khandaq.
Sahabat wak kubu mari musuh lekong pasal Allah Ta'ala mari kangi gau kuat akak kaimuh lari kita bukan. Jadi tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala ribut kuat. Kita tengok sejarah-sejarah perang, termasuk perang Jerman Rusia, mari ribut salji. Makanan tak ada apa sebagainya. Habis salji ni Allah. Kita ribut kat kita ni angin kuat je kawasan dia sejuk, dak boleh nak nyawa kita. Macam orang apa Everest tu atas tu. Urat bila sejuk oksigen kurang apa, nak nyawa, mati kerah gitu. Beku habis tangan-tangan ni, darah dak jalan, kerah. Oh, jangan. Kita tak ada salji kat kita ni. Mari ribut pula hujan, musim hujan. Semua boleh mendatangkan nikmat, boleh menjadi bala. Fariqati farqa. Boleh pemisah. Jadi hak jadi batil. Jadi nikmat jadi nikmat. Jadi azab. Jadi kita ni sebenarnya musuh keliling kita. Kalau Tuhan nak ambil nyawa ni, cari sebab aja. Macam kisah orang zolim, orang haji yang zolim tu kan. Ada sekali dia pergi jalan tengok tepi patah orang miskin. Ngai ikan untuk keluarga dia. Boleh ikan. Jadi dia ni orang zolim ni tengok, aku nak aku lah. Dia malah awak. Kawan ni lama dah kerja bercari. Dia rapah. Bukan sikit sangat apa-apa, kena sirik tangan dia. Garu buruk. Tak ada obat. Tak ada obat. Akhir sampai mati. Pada ikan aja. Dulu filem tu orang Australia tu. Hebat main broiler lah, tunjuk ular gagah dia apa. Dia mati kim dia, obo-obo dah rasa pala kita tak kena apa-apa. Ada tu seorang kena benda pari. Mati. Broiler kan main kilah broiler. Jelek broiler. Ni buat ambil gambar ke dia. Gagah kuat dia apa. Mati. Tak pada mati kan apa-apa. Kata mati kan apa-apa. Nyek gitu. Kau kekoh buaya nak sabar. Mati kerana dia kerkoh buaya. Boleh faham sikit. Ni tak padang saya. Jadi musuh. Kita minum air tu jangan terbaik. Bismillah molek. Kalau Tuhan kata sekak ni kak, dia dah lagi. Duduk sini. Mati. Ramai ada orang mati minum air yang bermain. Jangan gelojoh-gelojoh duk tu kalau. Kita makan nasi, nasi tu makanan kita, biji kita. Lembut je Kau bapak masuk dalam, nak telan nak li, nak kayak mati. Orang lekat tulang sudah cek je. Tak cakap pulah pinggang balik batal macam-macam petua bang. Duduk situ. Sikit sangat kita tak padang. Nyamuk tahu nyamuk. Nyamuk sana kan. Dia mari pek. Jadi nyakit lu. Bahaya. Ni H1 corona apa? Ada dok padang ke padang kita ni timbang 90 kilogram. Nak tanya nyamuk mana ada kilo dia cek toek. Jaknya tika tak kita Aedes, Dengue. Cokel duduk hospital berbitik-bitik kan muka. Sedih terus muka. Tara Firaun, Namrud. Firaun air. Ni dia buat kajian apa tangan apa Firaun duduk gitu. Memang kita tengok mamia dia tangan dia cokel atas. Dia buat kajian juga. Bukan main beradom suara sebab apa. Dia rasa duduk molek. Tapi bila dia buka kain tu naik gitu. Kejut habis orang.
Bagi Perancis mah. Kes tu bagi Perancis banyak dia. Siapa ada Perancis ni, ratus ribu sambut dia Depok. Peraung ni mati pun hebat lagi, banyak dia ribu tahun mah. Orang berapa dah ni askar main dung dung dung. Tembakkan meriang. Sambut dia. Berapa tahun baru lewat balik ni. Tu mahkamah Perancis tak mau beri. Dia boleh mayak tu tak mau beri dia. Kasti tu masuk Islam umur 78 tahun. Doktor hok merawat dia. Doktor Perancis masuk Islam. Kerana duk tengok peraung tu. Masuk Islam ni. Sebab jumpa garang, ada garang apa. Antaranya kerana lemah air dia kata. Bila peraung tergelam air, tangan dia duduk begini. Nak minta selamat lepas air. Rupa 1000 tahun lepas pun bekal geruk lagi. Geruk lagi. Jadi kerah itu. Tu bawa bagi Perancis. Lepas tu tak mau beri-beri. Ni baru boleh buat balik mula. Tidak kamah-kamah lah apa, lawyer apa. Dia kira nak ambil ke dia, Mamia. Memang dia beri peringatan bagi mereka yang nak ambil peringatan lah. Kalau tak mau ambil peringatan, macam mana? Jadi, Palmulkiyati zikra. Jadi, para Nabi datang, beri zikra, peringatan. Nabi ni peringat. Nabi tak ada, para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama ni waris Nabi. Pewaris Nabi. Jadi kerja ulama beri tazkirah. Peringat, amar ma'ruf, nahi munkar. Ajak bersama dengan perjuangan Islam. Tu kerja kita tak? Lepas tu nak upah. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Kita baca surah Yasin dia sebut. Ikutlah mereka-mereka yang tidak meminta upah pada kamu. Kalau minta upah, dah mari terus. Peri ekor pun dah mari juga. Tak minta upah. Memang kerja kita, tanggungjawab kita. Dan itu merupakan kerja yang terbaik. Mengajak orang kepada ma'ruf, mencegah orang kepada mungkar. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Mencari perkataan menapa lagi yang paling baik. Melainkan ajak manusia kepada jalan Allah SWT. Ajak manusia kepada jalan Allah SWT. Palmulkiyati zikra. Dan para nabi, para malaikat yang menurunkan wahyu kepada para nabi, bertemu dengan para nabi, zikra, memberi peringatan. Dalam arti kata tagrib wa tarhib. Amar ma'ruf nahi munkar. Ajak kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Uzran au nuzra, innama tu'aduna lawaqi. Uzur ataupun nuzur, sama ada suka ke tak suka ke, innama tu'aduna lawaqi, sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Allah itu lawaqi, pasti akan berlaku. Kiamat tetap akan datang. Orang mukmin akan masuk dalam syurga, orang kafir akan masuk dalam neraka. Timbangan ada pada mahsyar tu. Suka ke tak suka ke, apa yang dijanjikan oleh Allah SWT itu pasti akan berlaku. Moga-moga kita boleh ambil peringatan dan pengajaran, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani fi izalatil iza' al-mu'ibatu lil badan. Bermula pasal yang kedua pada menyatakan menghilangkan akan juzuk yang memberi aib bagi badan. Itu pasal ni membicarakan untuk menghilangkan perkara yang memberi aib pada badan. Bukan najis. Najis kita sebut dah sebelum pada ni. Lepas tu berkait dengan perkara yang kotor. Ia tak najis, tapi perkara yang orang panggil menyucikan badan. Nombor 2. Nombor 3 ni kita nak bicara fi izalatil ajza' al-mu'ibah. Nak membuangkan sesuatu yang mengaibkan pada badan. Kenapa dia tu? Pertama, rambut kepala. Jadi dia kata, seperti yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, 8 perkara.
Pertama, rambut kepala. Dan tiada mengapa menyukur rambut kepala itu bagi seorang yang tiada berkehendak menyucikan akan kepalanya. Maknanya supaya kita ni cuci rambut. Jaga rambut jangan we kotor. Jadi dia kata kalau malas jaga, ambil pisau meseng berok cukur senang. Kilat. Jadi kojek. Senang gitu. Sejuk kena ekong. Pakai cukur. Jadi ulama bahas sunat ke dok cukur kepala ni. Ada kata sunat, ada kata harus saja. Kecuali orang yang mengerjakan ibadat haji, tu dia ada rukun dia. Ataupun umrah. Sudah tawaf apa sebarang sa'i, kita bercukur. Bagi orang yang tak mengerjakan ibadat umrah ataupun haji apa sebagainya, ataupun dia bernazar, wajib lah. Aku kalau dulu periksa nak cukur botok, ni cukur lah. Sebab bercukur tu harus saja. Tapi kalau orang ngaji pondok apa sebagainya, biasa cukur lah dulu. Bukan apa, payuh. Nak guti-guti airong, payuh hang pula. Ambil pisau kerau, biar botok lagi. Jadi dia kata kalau bagi seorang yang tiada berkehendak menyucikannya, dia cukur. Tak mengapa. Tak mengapa, tak berdosa. Dan tiada mengapa meninggalkan akan dia bagi seorang yang berkehendak menyisir akan dia. Sebab Rasulullah ni memang rambut dia comel, ikan mayang. Tapi bila rambut ni kena tu samalah. Berminyak, kena suci, menyisir, kena sikat apa. Jadi orang malas-malas cara rambut tu, nak cukur lah, tak apa. Ataupun dia memang suka bersikat apa. Ada seorang tu dia handsome, dia suka pakai semak, gosok. Dia tanya Rasulullah, boleh tak Rasulullah? Boleh. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah Ta'ala tu comel, sukakan benda yang comel. Benda yang molek. Padahal Islam pun macam tu. Contohnya hari raya, hari Jumaat, suruh pakai mandi, pakai semak-semak, molek-molek pergi masjid, pakai pakaian yang elok. Ni kita orang tengah mayang, dia baru tubik pondok gedek. Ni buat tahi mata bang. Marilah awal-awal. Pakai semak-semak, pakai bau-bawang untuk lelaki, orang puan tau. Jadi kalau dia suka untuk menyisir sikat apa semua, ada seorang tu dia kena panah mata dia. Dia jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, mata aku ni cacat, cedera. Macam mana Rasulullah? Rasulullah kata, biar gitulah, apa boleh pahala. Akhirat balas surga. Sahabat kata, aku pun surga pun nak ikut, tapi dunia pun nak ikut. Jadi aku ni suka kahwin. Handsome. Jadi mari sini, jeng. Spotlight jeng sebelah ni. Dia Rasulullah doa, Rasulullah pun sapu mata dia. Cerah boleh. Bahkan hak dia Rasulullah sapu tu lebih baik, lebih cerah lagi pada hak asal. Tu mukjizat lah waktu Musailamatul Kazzab sapu dia ambil buta sebelah celik sapu, buta belaka, bukan kau celik. Main lagi nak lawan Nabi Tadi akhir buta belaka, menyesal tu kamu, hilang nampak spotlight sebelah, jeng belaka dua-dua. Musailamatul Kazzab ni orang yang mengaku Nabi palsu. Dia Nabi, mengaku jadi Nabi, padahal dia palsu. Dan tiada mengapa meninggalkan akan dia bagi seorang yang berkehendak menyisir atau menyikat dia dan membubuh minyak akan dia. Dan tiada sunat bercukur itu melainkan pada 3 perkara. Dia kata sunat ni harus, bercukur kepala ni harus saja. Tapi sunat iaitu
Melainkan pada 3 perkara. Yang pertama pada haji dan umrah, dan pada kanak-kanak yang baru diperanakkan. Dan pada haji, dah apa dia tersunat bercukur. Faham tu? Dia, rukun dia adalah potong rambut. 3 orang pada dah cek. Kita ambil gunting sikit, cek. Pada dah. Ni cukur ni habis rambut buang ni. Jadi sunat. Ataupun orang yang buat umrah. Jadi umrah pun sama saja. Niat di tanah halal masuk, berniat berihram, tawaf, bersa'i, cukur. Bercukur tu mana bukan cukur botok, cukur sikit. Ambil rambut gunting apa dah, ceh. Kalau tidak botok habis orang puang. Apa balik umrah, mana ni macam ketuk sami kepala bini dia. Dia orang puang, dia guti sikit. Orang lelaki pun gitu juga. Tapi orang lelaki ni ada cukur sekali, gatal lama miang kepala ni kudih penuh dah ni, cukur. Ataupun kanak-kanak yang baru diperanakkan. Bila kita beranak, kita tu orang puang lah orang lelaki tak beranak. Sudah 7 hari, dalam masa yang hari ke-7 tu disunatkan kita untuk orang panggil sembelih binatang. Kalau hak lelaki sunat 2 ekor kambing, hak puang seekor. Beri nama dia. Bila beri nama, sudah tu sunat kita cukur kepala dia. Hari ke-7. Cukur kepala, wagi kedamah, timbang berapa gram, convert kepada ringgit berapa. 600 ya, kita ambil pitih 600 ya ni, tu beri makanan bagi korang fakir miskin. Abdul gitu. Jadi disunatkan bercukur rambut. Masa budak-budak lah, laki ke puang ke tak kira lah. Cukur kepala. Jadi rambut tu rambut dalam perut mak dia lagi lah. Tubik tu dari timbang. Kena hak lebak bang. Nyenggeng lah. 1000. Kena hak rambut jaga-jaga kadang-kadang tu. 200-300 riyal je lah. Kena tubik hitam. Gini rambut. Cacang. Allah lama je duduk dalam kepala mak dia. Derah sangat tumbuh. Ada hitam molek, syukur, tanda bersyukur kepada Allah. Ada kita timbang dengan sukat tak emas, lepas tu didermakan pada fakir miskin. Yang kanak-kanak yang baru diperanakkan, ni disebut pada hari yang ke-7 atau lainnya, dan makruh mencukur setengah rambut dan meninggalkan setengahnya. Ni pesen perangai baru ni, Nabi larang ni bang. Dia cukur gini, wak orak gini, toreh gini, tak boleh. Nabi larang dah. Dia ikut masalah kadang-kadang wak orak bulat atas kepala, dia ikut. Ada dulu sokok ni, dia wak cacang 4 segi. Sakit tang. Ada kita pun ikut juga. Cukur separuh, bawah ni tinggal atas saja, tak boleh, dilarang. Tengok disebut ni. Yang kedua dia kata misai, dia bagian rambut. Yang kedua misai, dan sunat mengandang misai dan membaikkan janggut dengan diratakan dengan gunting. Dan kata setengah ulama makruh cukur janggut dan tiada mengapa memanjangkan 2 hujung misai seperti yang diperbuatkan dia oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tinggal bucu ni. Sambung. Dia kalau orang janggut panjang ni secekop dia. Secekop. Bini tu kan cekop. Betul. Bini tu ambil gunting andang. Dok dang bini nak cara bang.
Ada cekok. Nah, cekok ni tak ada serang pakai tak ada lalu. Jadi Rasulullah kata tanda membezakan antara Yahudi, Nasara dengan orang Islam, orang lelaki janggut. Bahkan kalau negeri Iraq, tu, orang tak ada misah kena denda. So ada misah. Nabi raja nipihkan misah guting. Lebak janggut. Lebak janggut ni ada seorang sahabat tu dia janggut tak ada. Rasulullah tengok dia senyum-senyum. Jadi dia main janggut dia ni, Rasulullah suka tengok dia. Esokan dia pun guting. Rasulullah pun paling muka. Dia tanya kenapa Rasulullah? Kemarin aku tengok bidadari ada gatung janggutmu. Ni tak ada. Dah apa mau guting? Ingat Rasulullah wak nganying ke dia, janggut sorak wak mai. Jadi orang Islam ni supaya disipang janggut. Nipih kamisa. Orang Yahudi dia panjang kamisa ni janggut. Orang Kristian dia cukur misa, dia sipang janggut. Sipang misa. Dia cukur janggut, sipang misa, macam tong selek. Jadi disipang, orang Yahudi disipang misal. Sampai masuk dalam bibir tu, minum air, lekak ni. Dia gitu. Kita disuruh buang. Ada misal-misal ni ada benda yang kotor, debu apa sebagainya, suruh nipiskan misal. Itu dia sebut. Yang kedua, menyisir, sunat mengandam misal. Jangan lok semerang gitu macam orang gila terus nampak. Tak sudah. Rasulullah pun macam tu suka. Jadi isteri mereka berminyak, guti-guti. Ketika rambut ketiak dan sunat mencabut bulu ketiak. Oh ni tak tahan ni. Sakit ni boh. Kawan saya ada seorang. Bukan ingat. Masa-masa belajar dulu lah. Bagi cabut bulu tiap. Dia nak cabut bulu tiap orang ni. Mainan itu. Cabut bulu ketiak. Pada tiap-tiap 40 hari sekali. Kalau tidak, penuh jadi jabat setan. Kalau akak, golek pesang. Pesang tu. Dan ni dia ada dah tu hot tepek tau. Sekali. Gelepor. Masa dia tidur tu bini ambil pak tepek atas tiuk dia. Dia pun tengok, sudah lah. Nak buang mana, tunggu dia tidur pula. Dia tidur, cabut. Ataupun tambak dia tayar basikal nak dia goyak, cabut. Macam zaman budak-budak kita cabut gigi lah. Tak, gantung dia batu bepal, dak cabut lah, kau kuat menolong. Wah. Ingat cabut batu bepal, dak cabut lagi. Cabut bulu ketiak. Bulu hari-hari jangan cabut kok, menolong Bulu tiak cabut. Misal janggut erong dandang. Tiap-tiap 40 hari sekali. Dan memadalah menyukur akan dia jika ia tiada beradat mencabut akan dia. Dia tak biasa cabut melolong pakai mesin kecing, tak apa. Terkadang menyakiti akan dia kerana maksud hendak menyucikan daripadanya supaya nampak bersih. Tengok orang Islam ni bersih Ada orang kafir, bersih orang kafir. Bersih orang Islam ni bersih, jaga. Dan memadalah ia dengan dicukur atau dengan kapur, kapur cabut Dan sekiranya jangan ditakhirkan oleh 40 hari. Dan ni ada obat baru dah saya lihat. Dia letak tu cabut sendiri. Keempat, bulu hari-hari. Ni ada kok. Jangan lock sampai hitam legang gitu Terkejut bini tu lelaki tengok Allah.
Sunat menghilangkan akal dia dengan dicukur atau dengan kapur, dan sekiranya jangan ditakhirkan 40 hari. 40 hari syaitan penuh gantung. Duduk dari hari. Bulu hari-hari ni celoh kakang ni lah. Dia kok dok tahu hari-hari ya. Dia kata sebab sini ada emporium bang. Terengganu ada emporium hari-hari. Expo tu, kedai hari-hari. Ada kedai hari-hari. Ayo pergi situ orang pergi cabut. Betul orang Islam ni bersih. Tapi yang dia amal sunnah Rasulullah lah. Walaupun dia dah hisa mana, walaupun orang kulit hitam, bersih lah. Saya ada kawan dulu seorang orang kulit hitam sama. Bersih jaga. Bekas-bekas dia apa sebagainya. Kita ni hanya banyak, dia bersih. Ada orang kafir tu dia masuk kahwin dengan orang Islam, dia kata orang Islam ni bersih. Dia anggap orang Islam ni tak dok Melayu lah, dok tamadun, tinggallah zaman lah. Lah kali dia kata dulu tok lelaki dia kafir, dok sunat dia tu. Kotor jijik dia. Sekarang isteri suami dia kahwin sunat. Sunat bersih. Memang betul pun. Ni ada gak orang Islam nak nikah orang kafir. Busuk kohong dok basuh. Sunat pun dok. Jadi orang Islam ni bersih. Dia kecil lagi. Dia sunat apa bersih, jaga kebersihan. Itu dalam Islam ni ada bersuci. Orang kafir dia kecil apa sebagainya tak basuh. Tak. Orang puang dia pun gitu kok. Di mana pakai air apa basuh, duduk berok bangun relax. Pakas mak gini jalan. Berok dak basuh. Orang Islam ni basuh. Bersih kita orang Islam ni. Jadi orang anggap kita ni tak faham. Tidak bersih. Kita tengok masalah bersih. Wish. Kita dah pergi kampung dia. Kalau kita jalan tahi tahi anjing, tahi apa, ngotor kata awaknya tu. Setengah-setengah tempat tu bersih lah rumah dia apa. Tapi ngotor-kotor kok. Jadi dalam Islam ni kalau ikut sunnah Nabi sungguh baguslah. Bersih apa sebagainya. Yang kelima, kuku. Sunat mengerak kuku ni. Kan Nabi SAW bersabda, riwayat Abu Hurairah kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, qalmi azfarika fa inna syaitanu yaq'udu ala ma tala minha. Artinya wahai Abu Hurairah, kerak olehmu akan kukumu, kerana syaitan itu duduk di atas yang panjang daripadanya. Syaitan duduk dalam kuku panjang. Tengok benda simpan kuku panjang. Kecuali nak perang. Sayyidina Umar pernah sebut, masa nak perang, jangan potong kuku kamu. Jangan kerak rambut kamu. Masa nak perang, hilang bergolok lembing ni, tengok cekek atau korek mata apa, ada kok guna kuku. Ni kita bukan perang duduk rumah. Sedang ngegak-ngegak, habis muka bini kekal. Kalau buat muka tok lelaki ngegak. Nak kuku panjang ni. Sipang pula tu, tanding badi panjang kuku. Asal siapa duduk kaki ni kerasa bodoh semua. Duduk badi kuku panjang. Jadi dia bila panjang dia pusing pula nak makan tak boleh. Jadi satu kerja manusia ni. Jadi Islam larang supaya kita ni sunat potong kuku. Hari Jumaat sunat. Kuku ni bersih. Ni tengok kuku, Allah, panjang. Orang puang lepas tu makan nasi pula lagi. Ramah-ramah nasi. Basuh berok, lekat situ tahi, lepas tu ramah kuih pula. Dua-dua pula. Kotor mainan tau. Kalau tangan bersih apa sebagainya, okeylah. Jadi ada hadis Nabi sebut. Walau kana tahtu zafar wasakha fala yamna zalika sihhatul wudu
li'annahu la yamna' usulul ma' li'annahu yatasahalu fihi lil hajah. Ertinya, dan jikalau ada di bawah kuku itu cemar-cemar daripada daki, maka iaitu tiada menegahkan yang demikian akan sah air semayang. Kerana bahawasanya yang demikian itu tiada menegahkan akan dia sampai air kepadanya, atau menegahkan akan sampai air yang demikian itu dimudahkan di dalamnya oleh syarak kerana hajat. Kerana adalah Nabi SAW menyuruh mengerak akan kuku dan menegur ia akan barang yang melihat ia akan cemar yang di bawah kuku orang Arab itu. Orang Arab ni kadang-kadang tangan kuku dia mah. Orang kebun apa biasa dah, tapi supaya bersih, supaya dibersihkan. Jadi kalau orang puan dia ubuh cak kuku tu, maknanya tak sampai nak wudu, tak sah. Lepas tu mandi junub, dia berjunub, lepas tu kuku ada cak kuku ni, jadi tak sah semayang dia, tak sah bersuci dia. Jadi semayang pun tak sah. Jadi dia kena jangan ina lah ina. Ina ni sampai air, telak air. Kalau cak kuku tu ada selapis tu, memang tak sampai, maka tak sah. Panjang pula. Lepas tu celah ni pula ada tahi pula, toko-toko duduk situ. Tersekat air apa sebagainya. Jadi supaya kita bersihkan itu yang diajar oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bisawab. Kita aku baca surah Al-Asri tasbih kafar. Al-Asri innal insana lafi khusr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana aftah bainana wa kana milakan taqul fatih wa ba'zna ba'ala zalika. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina. Da'wa fi subhanakallahumma tahiyyatan fi salam akhir. Taqabbalallahu minna.